Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Okey, selamat berjumpa lagi pada kelas seterusnya, iaitu kelas adab dan akhlak. Okey, sebelum kita mula ke pembelajaran kita hari ini, Ustaz doakan agar kamu sentiasa sihat walafiat dan dapat menjaga kesihatan, yang mana kita sekarang ni sedang dilanda oleh wabak COVID-19, dan kita sentiasa doakan juga agar wabak COVID-19 ini diangkat oleh Allah dengan segera, insya-Allah. Okey, seterusnya kita sambung pembelajaran kita sebelum cuti hari raya sebelum ni, yang mana kita dah belajar berkaitan dengan jual beli. Jadi untuk kelas hari ini kita akan sambung kepada dalil nakli, yang mana dalil nakli adalah dalil yang tetap, yang mana kita ambil dalil ini daripada ayat Quran itu sendiri, yang mana dalilnya tidak berubah-ubah. Okey, kita baca sama-sama, kita hayati sama-sama ayat Quran ini berkaitan dengan adab berjual beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, sebelum datangnya Islam, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, okey, kaum Quraisy, kaum musyrikin Makkah, dalam berjual beli mereka telah menggunakan sistem riba, yang mana sistem riba ni adalah sistem yang menindas satu-satu pihak, dan pihak tersebut akan berasa berat untuk membayarnya. Itu sistem riba. Dan apabila lahirnya Nabi Muhammad SAW, okey, Rasulullah SAW telah mengharamkan riba atas perintah Allah SWT dan menghalalkan jual beli, yang mana jual beli ni adalah satu perkara yang baik di antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Jadi itu sebab Allah telah berfirman di dalam ayat ini, yang mana jual beli ini adalah halal dan riba adalah haram. Okey, kita tengok kepada ayat ciri-ciri barangan jual beli dalam Islam. Kita tengok yang ni, yang Ustaz bulatkan besar-besar ni. Okey, yang pertama, apa barang yang perlu ada, yang perlu kita tahu, yang perlu dijual beli, yang perlu kita kenal lah. Okey, yang pertama adalah ada tanda harga. Maksudnya bila ada tanda harga, kita boleh tahu bajet berapa yang kita ada. Kita nak beli yang kecil, kita nak beli yang sedang, kita nak beli yang besar, ikut pada bajet kita. Jadi dengan ada tanda harga ni, senang untuk kita fikirkan mana yang terbaik untuk kita beli. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, belum luput tarikh. Ni biasanya untuk makanan lah, dan juga minuman. Okey, sebelum kita beli tu, kita cek dulu bilakah tarikh luput tarikh. Maksudnya tarikh habis tempoh untuk satu-satu makanan dan juga minuman. Jangan main ambil je, tak boleh. Jadi kita kena tahu tarikh luput satu-satu barangan tersebut. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, halal dan bersih. Mestilah kita kena tahu halal. Barangan tu mestilah halal. Okey, lagi satu, bersih. Kita tengok keadaan satu-satu barang tu, keadaan bungkusan dan sebagainya. Jadi dekat sini macam Ustaz, walaupun nampak halal, tapi kadang-kadang kita rasa ragu-ragu tentang barang yang kita nak beli. Contohnya apa? Kita tengok barang tu boleh dimakan, tetapi dari sudut pengilang dia, siapa yang
bungkuskan, mengeluarkan satu-satu barang. Siapakah dia? Mungkin syarikat tu syarikat Bumi Putra Islam ataupun bukan Bumi Putra Islam. Jadi daripada situlah kita tahu barang tersebut adalah dijamin betul-betul halal untuk dimakan. Jadi kita tak ada ragu-ragu dekat situ. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, berkeadaan baik. Kita tengok sesuatu barang tu mestilah dalam keadaan baik. Contohnya makanan. Makanan tu plastiknya tidak koyak, makanannya tidak kemik, tidak pecah, tinnya tidak kemik dan sebagainya. Kita tengok keadaan barang tu mestilah baik. Jadi bila tak baik, dia akan mendatangkan mudarat pada kita yang membelinya. Itu yang keempat lah. Dan yang kelima, barang yang berkualiti. Jadi mestilah kita nak barang yang berkualiti. Bila barang itu berkualiti, jadi boleh barang tu tahan lama. Ataupun lagi satu, bukan setakat tahan lama, kita boleh guna pakai dengan cermat, baik dan sebagainya. Okey, itu yang kelima. Dan yang terakhir, bukan barang curi. Ni bukan barang curi lah. Walaupun kita tengok barang tu adalah halal untuk kita makan, tapi pastikan barang tersebut bukanlah barang curi ataupun barang yang dijumpai lah. Kita tengok contohnya, kita terjumpa satu barang di tepi jalan. Jadi kita fikir, barang ni bukan orang punya, barang ni adalah orang punya, walaupun kita tak tahu ada ataupun tidak ada orang pemilik barang tersebut. Janganlah kita ambil untuk kita makan, minum, gunakan dan sebagainya. Jadi dengan cara macam ni, dia mendatangkan mudarat untuk diri kita, yang mana kita mengambil hak orang lain. Jadi itulah di antara ciri-ciri barangan jual beli di dalam Islam. Okey, kita tengok kepada hikmah adab berjual beli. Ni hikmah adab berjual beli. Kita tengok dekat sini lah. Apakah hikmah adab berjual beli? Apakah orang panggil hikmah ni? Apakah manfaat? Apakah manfaat adab berjual beli? Apa yang kita dapat? Yang pertama ni, tiada penipuan. Biasanya kita ni dalam berjual beli ni kadang-kadang ada unsur penipuan. Kalau nak cari yang betul-betul tiada penipuan ni susah. Sebab apa? Kita ni dalam teknologi yang serba canggih. Dalam serba canggih ni kadang-kadang, contohnya timbangan. Kadang-kadang ada timbangan tu betul, kadang-kadang timbangan tu tak betul. Jadi kita kena tengok dari sudut itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ekonomi mantap. Ekonomi mestilah mantap. Bila ekonomi mantap, maka dia akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi satu negara tu menjadi maju. Itu yang kedua. Yang ketiga, barang yang dikeluarkan mestilah berkualiti, tanpa ada unsur-unsur yang tidak baik, tidak berkualiti lah. Jadi barang tu boleh diguna pakai lama, boleh diguna pakai dengan cara baik dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, masyarakat makmur dan aman. Bila kita ikut kepada jual beli dalam Islam, maka masyarakat tu sentiasa dalam keadaan tenang, baik dan aman, tanpa ada unsur pergaduhan, tanpa ada unsur bunuh-membunuh, tanpa ada unsur bergaduh dan sebagainya. Jadi dengan cara macam ni, masyarakat makmur dan aman. Okey, jual beli ni dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, kita tengok seterusnya sebelah dia, mengikut sunnah Rasulullah. Ini yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah telah menghalalkan jual beli. Dengan cara macam inilah Rasulullah telah menjalankan perniagaan dengan baik, yang mana Rasulullah pun telah bersabda, di antara 9 punca pendapatan adalah daripada perniagaan. Jadi biasanya kalau kita tengok orang yang berniaga ni sangat-sangat menguntungkan. Bukan sangat menguntungkan, tapi mendatangkan
mendatangkan kebaikan pada diri seseorang. Jadi kadang-kadang orang yang berniaga ni kadang-kadang dia di atas berjaya, kadang-kadang dia di bawah, kadang kurang berjaya, ikut kepada perspektif masyarakat berkaitan dengan jual beli tersebut. Kadang-kadang boleh diterima oleh masyarakat, kadang-kadang tidak boleh diterima oleh masyarakat. Jadi kita tengok kepada jual beli tersebut. Okey, kita tengok sambung balik. Memudahkan pertukaran barang. Contohnya, kalau kita beli satu barang tu, ni biasalah. Contohnya kita beli satu barang tu, jadi barang tu dalam tempoh bilakah kita boleh tukar barang yang rosak? Dan dalam masa yang sama dia akan bagi tempoh, contoh 3 hari ke, seminggu ke atau sebagainya. Dalam tempoh tersebut kita boleh menukar barang, dan apabila tempoh tersebut telah berakhir kita tidak boleh tukar barang. Jadi dia ditetapkan oleh satu-satu syarikat ataupun satu-satu kedai berkaitan dengan pertukaran barang yang rosak. Itulah cara dia. Ataupun sistem barter. Sistem barter ni biasa digunakan pada zaman dahulu. Pertukaran barang, contoh lembu dengan kerbau tukar, sama suka. Itu contoh-contoh. Itu zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang ni, kalau kita tukar barang ni, biasanya tukar barang yang rosak, yang dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh syarikat dan juga kedai. Okay, kita tengok pada seterusnya, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 lah. Untuk kemudahan semua pihak. Untuk kemudahan semua pihak. Kalau kita tengok dekat sini lah, tempat yang biasa untuk jual beli, biasanya apa dia? Tapak pasar malam. Tapak pasar malam, adakah tapak pasar malam tu sesuai untuk orang ramai datang untuk membeli sesuatu barang? Jadi bila orang ramai telah menerima tentang pendapat tersebut, maka dia memudahkan semua pihak untuk menjalankan satu-satu perniagaan. Jadi dekat sini dia bukan setakat peniaga saja, pembeli pun ada, siapa yang pihak yang mengeluarkan tapak sewa tersebut. Jadi dia melibatkan banyak pihak. Jadi pihak tu senang untuk menjalankan satu-satu perniagaan lah, satu-satu perjalanan, satu-satu barang lah, jual beli tersebut. Okey, dan yang terakhir, mengelakkan berlaku riba. Jadi kita perlu elakkan berlaku riba. Bila berlakunya riba, jadi pihak yang perlu bayar balik ataupun pihak yang tertindas ni, maka dia tidak suka dengan penjual yang mengamalkan sistem riba. Jadi dia tertindaslah, dia rasa dia tidak suka dengan satu perjalanan jual beli tersebut. Okey, itulah di antara hikmah adab berjual, adab berjual beli. Okey, kita tengok kepada akibat tidak beradab dalam berjual beli. Apakah keburukan bila kita tak beradab dengan jual beli tersebut? Apa keburukannya? Okey. Yang pertamanya, rezeki tidak berkat. Contohnya kita mengamalkan sistem riba. Jadi walaupun dia nampak untung, tapi keuntungan tu ada unsur-unsur yang tidak baik. Jadi unsur-unsur yang tidak baik itu mendatangkan rezeki yang tidak berkat. Jadi rezeki yang tidak berkat itulah Allah tidak suka. Dan unsur yang tidak berkat itulah dia mendatangkan mudarat pada seseorang tersebut. Jadi dekat sini, buanglah sistem riba ini daripada jual beli ini. Okey, dan yang kedua, jualan tidak mendapat sambutan. Okey, jualan tidak mendapat sambutan ni mungkin dari sudut kita tengok kepada satu-satu tempat lah. Kalau orang jual beli ni, satu-satu tempat, kita tengok kepada tempat itu strategik ataupun tidak strategik untuk kita menjalankan suatu perniagaan.
Itu kena ambil tahu. Dan yang keduanya, apakah barangan yang dijual tu mendapat sambutan ataupun tidak mendapat sambutan oleh pembeli. Kadang-kadang ada yang disuka, kadang-kadang dia tak suka. Jadi kita tengok kepada satu-satu pihak tersebut, suka ataupun tidak. Lagi satu, kita tengok kepada harga. Kadang-kadang harga ni mendatangkan satu pemikiran yang mana dia dapat membezakan antara kedai lain dengan kedai lain. Jadi dekat sini dia pun boleh jadi dia tidak mendapat sambutan terhadap barang yang dijual. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pelanggan hilang kepercayaan. Pelanggan hilang kepercayaan ni misal kata kalau dia selalu cari gaduh dengan pembeli, ataupun pelanggan cari gaduh, cakap bukan-bukan, lepas tu jual harga yang mahal dan sebagainya. Jadi itulah di antara punca-punca dia. Dan yang seterusnya, yang bawah sekali itu, berdosa besar kerana mengamalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Macam sistem riba lah. Sistem riba, yang mana riba ni adalah haram. Dan dalam masa yang sama, mungkin dijual tu barang-barang curi, mungkin yang dijual tu barang-barang haram. Jadi dia boleh mendatangkan dosa besar pada penjual. Okey, kita tengok pada sebelah dia. Sebelah kepada rezeki tidak berkat itulah. Barangan mudah rosak. Barangan mudah rosak ni mungkin tidak berkualiti lah. Barang yang dikeluarkan tidak berkualiti. Jadi orang tidak sukalah untuk membeli. Jadi bila barang berkualiti, mesti orang suka membeli. Jadi kalau barang tak berkualiti, dia mudah rosak, mudah tidak boleh digunakan dan sebagainya. Okey, seterusnya berlaku penipuan dari bank. Ini yang biasa berlaku pada zaman dulu sebelum kedatangan Islam. Penipuan itu biasa, khususnya kepada timbangan. Kadang-kadang timbang tu bukan betul pun. Kadang-kadang dari sudut bilangan timbangan tu kadang-kadang dia kurang, kadang-kadang dia rosak dan sebagainya. Kalau lebih tak apa, lebih tu dikira sebagai pahala. Kalau sama harga pun tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan kurang daripada timbangan tersebut. Okey, dan yang terakhir, pelanggan semakin kurang. Mungkin disebabkan barangan yang dijual tu tak sesuai, ataupun harga yang dijual pun mahal, ataupun tempat yang dia menjalankan perniagaan tu tidak strategik dan sebagainya. Jadi itulah di antara akibat tidak beradab dalam berjual beli. Okey, seterusnya Ustaz minta Ustaz minta kamu baca nanti Ustaz akan bagi soalan lah, insya-Allah mungkin pada kelas akan datang lah, ataupun masa sekolah dah buka nanti, insya-Allah ikut pada masa lah. Kalau sesuai Ustaz akan bagi soalan, kalau tak sesuai nanti kita akan sambung pada kelas akan datang. Okey, Ustaz minta kamu baca balik ciri-ciri barangan jual beli dalam Islam, dalil nakli yang atas ayat Quran tu, hikmah adab berjual beli, dan yang seterusnya yang terakhir akibat tidak beradab dalam berjual beli. Jadi mungkin kita boleh sambung untuk kelas akan datang untuk tajuk yang seterusnya, sebab berjual beli ni ada lagi tajuk kecil yang perlu kita habiskan. Okey, itu saja untuk hari ini. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah SWT. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.